mukminin. Nanti kita jumpa dalam buku nombor 3 ayat. Tapi oleh kerana nak angkat wallahu waliyuhuma, kenapa kita kena angkat Allah menjadi wali kita? Pasal orang munafik tu dia angkat orang kafir, dia tinggal orang mukmin. Ayabtaruna indahumul izzah. Allah tanya, apakah dengan kafirnya pemimpin yang kamu pilih itu kamu nak mencari izzah, kemuliaan? Fa innal izzata lillahi jami'ah. Allah Ta'ala berfirman, sambung ayat tadi, sesungguhnya izzah itu ada pada sisi Allah Ta'ala. Nyata ya, dalam konteks bila izzah itu kita cari pada bab yang lain, bukan daripada sunnah Nabi, bukan daripada Al-Quran, datang bala daripada Allah. Satu nama tuan-tuan pun kena, saya pun kena, Datuk Mazlan Idris kena. Cari izzah dengan satu bom. Apa jadi? Kerat 18. Dia potong buku ladi, tak mati lagi. Bukan bunuh, kerat. Kerat tu. Kerat. Pasal apa? Mencari izzah berdasarkan kepada kemanusiaan. Tidak mencari izzah berdasarkan kepada kehendak Allah. Itu sebab tuan-tuan, kalau nak mencari kemuliaan tidak ada lain melainkan kembali kepada sunnah Nabi dan Al-Quranul Karim. Saya sebut ada 8 sunnah Nabi yang mesti kita tengok setiap hari nak mengangkat izzah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sunnah Nabi ni saya kena perhati, tuan-tuan kena perhati, makcik-makcik kena perhati, nak kena tengok, nak kena buat. Ya. Satu, sunat witir. Nabi buat 3 rakaat, 2 salam, 3 rakaat, 1 salam. Sayyidina Umar buat 1 rakaat. Apa lagi senang pada 1 rakaat? Tak semayang. Bagiannya. Apa lagi senang? Tak semayang. Waktu witir daripada lepas ba'da isyak sampai kepada sebelum subuh. 2, sunat tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaihi. Wahai orang muslimat, qumil lail, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit daripadanya. Ini stesen yang pertama. Subuh 6 lebih, bangun 5.45, semayang. Yang kata ulama-ulama tafsir kata yang kesikit, sikit itu sekadar 2 rakaat. Sunat tahajud. Sunat tahajud mesti tidur dulu, baru bangun. Sembang daripada pukul 10 kawal sampai 4 pagi buat tahajud. Bukan. Tahajud mesti tidur dulu. Bila kita tidur tuan-tuan, ada 3 ikatan. Belitan. Ada orang berjaya 1 belitan, melepasi 1 belitan. Ada orang berjaya 2, ada orang berjaya 3, melepaskan 3 belitan, baru berjaya buat tahajud. Tak mana 1 belitan tu, dia jaga-jaga tengah malam, tengoknya pukul 3, awal lagi. Dia jaga tu melepasi 1 belitan. Lepas tu dia tidur. Tidur tu kena kencing syaitan pula. Yang kedua, dia berjaya tengok jam pukul 3. Bangkit dia daripada katilnya, masuk bilik ayah, kencing. Lepas tu tidur pula. Tak ada. 22 belitan. Tak ada sini yang bangun kencing tidur balik, tak ada. Tengok kamu muka ni semua melepasi belitan ketiga. Apa dia belitan ketiga tu? Dia bangkit, dia pergi bilik ayah, kemas diri segala macam, ambil wudu. Baru lepas 3 belitan, baru berjaya membuat tahajud. Kenapa bangun tahajud tu? Warattilil Qur'ana tartila. Budaya Nabi ketiga ialah membaca Quran.
Satu malam Abu Zar tidur di rumah Nabi. Nabi baca bismillah, menangis dah. Nabi baca bismillah, kata Abu Zar, aku dengar Nabi menangis. Yang pertama menangis, yang kedua baca pula lagi bismillah, teresak-esak Nabi menangis. Kali ketiga membaca bismillah, teresak-esak Nabi. Baca bismillah, menangis dah. 6,000 ayat lebih dalam Al-Quran ni, tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana satu ayat yang kita baca menangis? Mana satu? Mesti ada. Atau kita selesa balik jumpa Allah, tak payah ada ayat menangis. Lantarlah tak menangis pun tak apalah. Atau macam tu. Tuan-tuan, bila kita baca Quran ni dengan penuh perasaan, maka sudah pasti zauq hubungan kita dengan Allah ni akan bertambah. Itu sebab bila nak nangis baca Quran ni, kena ada mujahadah. Puasa sunat, solat sunat, infak. Satu. Hindustan kena tinggal, bola kena tinggal, Gusti kena tinggal. Setuju ke? Dia amanya pasal tak tengok tu. Cerita orang putih kena tinggal, semua lah. Nak tengok ialah perkara-perkara yang tidak melaporkan. Buatlah mujahadah tu, supaya akhirnya baca Quran menangis. Balik rumah letak tangan tedai, yang mana gambarnya satu ayat yang aku baca menangis tu? Mana satu? Kalau tak ada ayat, awak nak bacakan ayat tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengar orang menangis baca ayat tu, tak nangis. Nangis tak? Tak. Dia kena lepas sekarang, lepas isyak ni sekarang, di rumah bentang sejadah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buat muhasabah sikit. Daripada engkau aku datang, wahai Allah, kepadamu jua aku akan kembali. Satu rumah Nabi pergi jenguk sahabat-sahabat baca. Maknanya Nabi ni, sahabat-sahabat dia, lepas isyak balik rumah baca Quran. Pasal antara kegemaran Nabi ialah mendengar sahabat-sahabat membaca Al-Quran. Pergilah satu rumah. Apa ayat yang rumah, dalam rumah tu baca? Hal ataka hadisul ghashiyah. Tu je. Hal ataka hadisul ghashiyah. Sudahkah sampai kepada kamu berita tentang hari kiamat? Hal ataka hadisul ghashiyah. 3-4 kali mengaji ayat tu, nitik air mata menangis. Nabi dengar luar rumah, Nabi kata, sudah sampai pada aku berita tentang hari kiamat. Lalu Nabi pun menangis. Baca Quran. Sunnah Nabi yang keempat, salat berjemaah. Ni tak berhenti. Makcik-makcik, hak makcik. Suami tak boleh halal. Awak nak pergi masjid, lama tepik, beritahu suami. Kalau perjalanannya mendatangkan fitnah, suami kena ikut. Kalau perjalanannya tidak mendatangkan fitnah, suami kena benarkan isteri pergi masjid berjemaah. Nak menghilangkan sifat munafik dalam diri, tak ada kaedah rawatan. Terapinya ialah salat berjemaah. Nabi sebut saksikan iman satu jenis manusia yang mendatangi 2 salat berjemaah secara istiqamah. Ini boleh buat kawan. 1 salat isyak, 2 salat subuh. Kelima, sunat duha.
Mulakan aktiviti pagi itu dengan duha. Ada juga sunat syuruk tapi tak berapa masyhur. Nabi buat sunat duha lebih berbanding dengan syuruk. Sunnah Nabi yang keenam, beristighfar. Ya ayyuhan nas, tubu ilallah wa astaghfirillah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah. Nabi menyebut dia minta ampun mi'ata marrat, 100 kali satu hari. Kita 3 kali lepas sembahyang. 5 kali 3 baru 15 kali. Mana lain-lain tempat kena tambah. Sunnah Nabi yang ketujuh, berinfak. Hari-hari berinfak. Dan Nabi semak sahabat-sahabat dia, ada tak menjalankan infak ni pada setiap hari. Nabi tanya, ni yang konteks negara berkebajikan, hujah yang dikeluarkan oleh Peti Besar Kelantan ialah antara hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW menyemak para sahabatnya. Siapa di kalangan kamu yang sudah menziarahi orang sakit, bangun Saidina Abu Bakar. Yang depan ni semua sahabat-sahabat besar dia. Dia tak tanyalah badui-badui tak hujung kampung mana tu. Yang ni yang dengan Nabi. Siapa di kalangan kamu yang sudah menziarahi orang mati, bangun Saidina Abu Bakar. Siapa di kalangan kamu yang sudah berinfak pada pagi ini, bangun Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berinfak. Sunnah Nabi yang ke-8, berwudu. Ni antara, bukan semua, antara. Jadi siapa nak nyemak berwudu ni, sendiri semaklah. Antara keistimewaan Bilal yang Nabi pada satu malam mendengar terampah Bilal dalam syurga. Terampah kita tak tahu lagi kat mana yuk. Mati dah dekat tapi terampah tak tahu kat mana lagi. Nabi sudah mendengar malam tu bahawa mimpinya mendengar terampah Sayyidina Bilal. Besok Nabi panggil, ya Bilal, apa amalan kamu? Sampai malam tadi aku bermimpi mendengar terampah kamu dalam syurga. Siapa dia Bilal? Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni makan tak cukup. Kita makan cukup berulang-ulang. Kita makan macam-macam. Ini jenis ahli Suffah ni, dapur baru keluar masjid, pergi cari makan, dah dapat makan, balik semula, duduk iktikaf. Itu standard Bilal. Adalah satu istimewa kata Bilal, iaitu aku sentiasa mengekalkan wudu. Batal ambil, batal ambil. Kita mana maunya. Apa makannya? Cempedak. Tak cukup cempedak, biji cempedak, apa lagi, kentut aja dah. Jadi izzah ni mesti balik kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamka ketika menafsir ayat ini, wallahu waliyuhuma, menafsir ayat ini menjelaskan tentang pidato pendek Abdullah bin Amr bin Haram. Ingatlah Allah, wahai hamba kau, wahai kaumku, janganlah kamu kecewakan kaum kamu dan Nabi kamu. Mari kita berperang pada jalan Allah, atau kita bertahan sampai mati. Dua tu. Pidato pendek ini telah menggabung kembali bala tentera Islam yang tinggal sebanyak 300 orang sahaja. Termasuk 300 itu 17 orang pemuda belasan tahun yang berumur lingkungan 15 tahun yang berjuang dalam Badar dan syahid. Saya turunkan kisah anak Khuzaimah dan Faizan. Ni dua anak beranak. Dia kata bapak dia bila mendengar bahawa nak berlaku perang Badar, bapak dia kata akulah pergi. Anak dia kata jangan, ayah duduk rumah biar aku pergi. Anak dia
Itu bertolong-tolong nak pergi, bukan bertolong-tolong tak nak pergi. Yang kita ni kalau berlaku lah macam tu, bertolong-tolong tak nak pergi. Awak malam ni ada ceramah lagi satu dengan Cikgu Nurmala di Ipoh, bukan di sini. Jadi nak ambil kuliah panjang lagi ni, cubalah. Jadi bertolong-tolong mereka, lalu anak mencadangkan, kita undi aja. Undi-undi dapatkan anak pergi Badar, bapa tak pergi. Pergilah anak Khazamah ke Badar, syahid. Ni antara 17 orang yang belasan tahun. 3 malam lepas itu Khazamah bermimpi anaknya sudah berada dalam taman syurga Allah. Gusar Khazamah pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, malam tadi aku mimpi ni. Nabi belum tahu lagi ada tak Uhud ke tak ada Uhud, belum tahu lagi. Sebab seronok dengan Badar. Datang Khazamah minta kepada Nabi, doakan aku syahid lepas ni. Pasal apa? Aku masih terngiang-ngiang panggilan anak aku, wahai ayah, janji Allah benar, ikut aku wahai ayah, ikut aku wahai ayah, ikut aku wahai ayah. Kalau tuan-tuan ayahnya, gamaknya, macam mana lah nak mati ni, pergi jumpa Nabi, minta tolong doa, jadi syuhada. Hebat kan? Itu sebab tuan-tuan kita ni, sehebat mana kita ni, belum ada debu pada sahabat tu kat kita, belum. Kita dah berjuang, kita dah berinfak, kita dah berkorban, kita berjaya berhadapan dengan apa saja tentangan kita hadapi, belum ada debu. Sebab sahabat ni pergi jumpa Nabi, nak minta doa kepada Nabi, doakan dia mati syahid. Ni yang dengar-dengar ni belum tentu lagi ni. Ya Rasulullah, apa perkataan Khazamah? Ya Rasulullah, aku telah tua, tulangku sudah mulai lemah, dan aku sama sekali hendak menemui Tuhan. Tu Khazamah kata, aku hendak sangat jumpa dengan Tuhan aku. Bawa aku serta ya Rasulullah dalam perang seterusnya, dan doakan aku, moga-moga aku pun mendapat syahadah seperti anakku dan hidup bersamanya dalam syurga. Ini terngiang-ngiang, ya. Sebab tuan-tuan, kalau kita baca sirah para sahabat ni cukup banyak. Antaranya Ayub Al-Ansari, umur 72 tahun. Kira 72 tahun ni duduk rumah aja kan. Tapi ketika perang Qadisiyah, Ayub Al-Ansari turun. Sahabat-sahabat kata, rehatlah kat rumah, duduk rumah. Apa jawab Ayub Al-Ansari? Zaman tu zaman Sayyidina Ali. Ayub Al-Ansari mengatakan bahawa masih terngiang di telinga aku bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Infiru khifafan wa siqalan. Bersegeralah kamu turun ke medan jihad dalam keadaan senang dan sukar. Khifafan, senang. Siqalan, berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjihadlah kamu dengan harta dan diri kamu. Ayub Al-Ansari mendapat syahid betul-betul di sempadan kota Konstantinopel. Belum sempat nak masuk, mati dalam perjalanan perang untuk menegakkan agama Allah di Rom Timur. Kita macam mana tuan-tuan bila hari raya? Diam.
Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang yang beriman itu bertawakal. Maknanya penyerahan diri orang beriman itu tak ada dah ke lain melainkan kepada Allah. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, nescaya Allah akan memelihara kamu. Kalau kamu minta tolong, minta tolonglah pada Allah. Kalau kamu berhajat, pohonlah pada Allah. Wallahu waliyuhuma. Tak cukup takat tu, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah adalah tempat orang beriman menyerahkan diri. Dalam Quran tuan-tuan ada 9 ayat yang berkaitan dengan tawakal. 9 ayat. Saya turunkan dulu ya, supaya kita dapat untuk melihat ya, macam mana bentuk. Ni ayat yang pertama ni yang biasa kita dengar. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini biasa, ayat yang biasa. Tengok ya. Di hujung ayat tu Allah Taala menyebut bahawa ciri orang beriman tu fa iza azamta, bila ada azam, fatawakkal 'ala Allah, mesti dia bertawakal kepada Allah. Hujung tu dia punya penutup, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat suka kepada orang yang bertawakal pada dalam kesukaan Allah. Satu lagi ayat surah An-Nisa ayat 81, wa yaquluna ta'atan fa idza barazu min 'indik bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Datang lagi ayat tawakal. Tawakal itu dikaitkan dengan Allah Ta'ala. Tak mungkin orang beriman menyerahkan dirinya kepada yang selain Allah. Itu sebab bila kemuliaan itu tidak bersandarkan kepada Allah, dia jadi sementara. Kalau tengok negara, ambil Eco Worldwide, dia ada mewujudkan perdagangan, dia kata tak ada hubungan. Jadi berniaga ni, perdagangan ni hubungan apa? Bukankah itu ada hubungan? Saifuddin Nasution dalam parlimen, dia kata tu yang jelebu belum beranak lagi dah, ada hubungan dengan Malaysia sudah mengadakan perdagangan dengan Israel. Jelebu belum beranak lagi, kena ke jelebu yang mana? Jelebu belum beranak lagi, sudah ada hubungan perdagangan dengan Israel. Tak faham, kontingen tu tak faham. Ni bukan kontingen sukan C ni, Olimpik dah. Mana bersyarat, ada syarat. 3 surat PM keluar pun kata tak ada lagi hubungan, kita menjaga orang-orang Palestin, perjuangan Gaza kita angkat. Ni semua hipokrit, munafik. Hipokrit tak faham, munafik tak faham. Yang pergi jumpa PM Israel, kok ni lah Zahid Hamidi, Menteri Pertahanan segala macam, pun kata kita tak ada hubungan, kita membuat pembelaan terhadap Palestin, sedangkan mereka hubungan sangat besar. Tuan-tuan, pengguna kepada minyak kelapa sawit terbesar, Felda punya pengeluaran ni yang terbesar ialah Israel yang meniaga. Bukan takat benda-benda yang chip-chip segala macam tu saja, tak. Penggunaan
minyak kelapa sawit ekspor terbesar oleh Malaysia ialah kepada Israel. Lebih daripada 300 tan metrik dalam konteks menyediakan kemudahan kepada Israel. Dalam konteks Iran, Malaysia akhirnya tidak mengekspor minyak kelapa sawit ke Iran. Pasal apa? Arahan Obama. Kan sebelum itu lagi, kerana kononnya negara ni mengusahakan nuclear power, batal, tak bagi. Ini tak ada dah. Iran salah satu daripada pengguna hub kelapa sawit Malaysia, tak ada dah. Tapi Israel kekal. Maknanya kepentingannya besar dalam konteks dagangan dengan Israel. Pun media mereka kata tak ada, yang ada kita buat pembelaan terhadap Palestin. Inilah pembohongan yang berlaku, yang dipaksakan kepada rakyat Malaysia untuk menerima. Ini yang Nabi kata, wa ghasyiya abwabahum, pemimpin-pemimpin itu akan datang ke rumah kamu. Memang Najib tak datang. Buka TV nampak muka Najib. Najib datang tu. Berita pertama keluar, Najib pukul 8 tadi. Dialah tu. Wa saddaqa fi kadhibihim. Apa yang dia minta? Dia minta supaya kamu membenarkan pembohongan yang mereka buat. Wa a'anahum fi zulmihim, dan mereka minta tolong supaya kekal mereka berkuasa untuk melaksanakan kezaliman mereka. Hishamuddin keluar baru ni, dia kata SISA adalah untuk keselamatan seluruh rakyat Malaysia. Gila betul. Akta zalim. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa saja kita buat dalam konteks kehidupan kita, tawakal mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita buat benda ni semua manusia tak gemuk. Masjid Lama TP. Tengok senarai nama di kuliah Maghrib ni. Orang gemuk. Tuan-tuan gemuk dah. Tu yang datang tu. Tapi orang lain, dia kata kuliah Maghrib ni tak ada apa, menyebarkan berita-berita palsu. Tapi siapa yang dengar ni yang tak makan satu hari? Benda yang kita buat tu, manusia tak gemuk. Tapi siapa di kalangan kita yang tak makan? Yang gaji tak naik, yang pangkat tak tambah? Siapa? Ada? Tak ada. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala gemuk. Yang manusia tak gemuk tu, Allah Ta'ala gemuk. Ya Allah Ta'ala gemuk ni lah yang kita kena buat. Siapa sini dah tengok Hindustan? Udah makcik gelar diam aja. Apa kayaknya tengok lagi ke? Bila nak betulnya? Siapa sini yang dah tinggal Hindustan tak makan? Tak ada. Siapa sini dah tak tengok bola, kemudian tak dapat makan? Ada. Lagi kuat makannya. Mana lagi banyak benda-benda yang disukai oleh Allah kita buat, berserah diri pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan kehidupan kita benar-benar melonjak kita kepada keimanan yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Sila bertanya.